أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. للنبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح والدينا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Yang dihormati Tuan Pengurusi, Tuan Imam, Tuan Bilal, pegawai serta ahli jawatan kuasa Surau Al-Islah, Kampung Taman Canggang Jaya, Bukit Canggang, Banting, Selangor, yang saya muliakan para alim ulama, asatizah di kalangan tuan-tuan dan juga puan-puan, seterusnya muslimin, muslimat, hadirin, hadirat. Alhamdulillah, pertama dan selamanya kita merafakkan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat iman dan juga Islam, atas izin dan juga rahmatnya dapat kita berkumpul pada malam ini bagi menyambung pengajian kita dalam kitab Faham Faraid karangan Al-Fadil Ustaz Hilmi Hanis bin Muhammad. Mudah-mudahan perjumpaan kita mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus dapat menambah berat timbang amal kebaikan kita ketika bertemu dengan Allah di padang mahsyar nanti insya-Allah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, insya-Allah pada malam ini kita akan masuk dalam satu bab yang besar juga, bab yang penting juga, bab al-huququl al-muta'alliqatu bitirkah, iaitu perkara yang wajib ditunaikan terhadap harta pusaka. Bila sebut perkara yang wajib ditunaikan, iaitu mesti kena buat. Siapa yang kena buat? Waris. Sebab orang yang dah mati, dia tak boleh nak buat apa-apa dah. Dia dah berada di alam kubur. Jadi siapa yang wajib tunaikan ini, tunaikan hak ini, adalah waris-waris. Terhadap apa? Terhadap harta pusaka. Bila sebut harta, ia dimiliki oleh orang yang hidup. Bila sebut pusaka, ia dimiliki bekas tuannya yang dah mati. Orang tak sebut kita ada kereta waktu kita hidup, kereta tu kereta pusaka, tak sebut. Orang tak sebut harta kita yang masa kita hidup ini, orang tak sebut harta pusaka. Tapi bila sebut pusaka bermakna harta milik orang yang dah meninggal dunia. Orang yang dah mati baru kita sebut pusaka. Harta pusaka seseorang yang telah meninggal dunia tidak boleh diberikan secara langsung kepada ahli warisnya. Tak boleh. Jangan kita ingat bila berlaku sahaja kematian orang tua kita, dalam kepala kita, aku punya tanah bahagian aku seka, aku punya duit dalam ASB, dalam KWSP 30,000. Jangan fikir begitu. Kerana apa? Ada tanggungjawab yang lebih utama yang terpikul di bahu kita sebagai waris untuk kita dahulukan sebelum daripada faraid.
melainkan setelah dilaksanakan 4 perkara, iaitu yang pertama tuntutan harta pusaka secara langsung. Nanti kita akan bincangkan apa dia tuntutan harta pusaka secara langsung. Kemudian dalam bab menguruskan jenazah yang kedua. Kemudian yang ketiga dalam bab membayar hutang. Dan yang keempat dalam bab menunaikan wasiat si mati sekiranya ada. Kemudian selepas itu barulah boleh difaraidkan. Makna dalam arti kata lain, tak boleh kita terus ambil, tak boleh kita terus guna. Kalau terpaksa guna, catat, itu dikira hutang kita. Nanti dah selesai semua, barulah kita tolak duit yang kita dah gunakan tu. Tapi seeloknya jangan guna. Sebab apa? Takut-takut kita ni lupa. Dan kadang-kadang buat-buat lupa. Itu masalah lagi besar. Dia tak lupa, tapi dia buat-buat lupa. Oh, dah terguna duit RM5,000, sebelum daripada faraid dah terguna RM5,000. Lepas tu buat-buat lupa. Tak boleh gitu. Seeloknya jangan guna dulu. Tunggu selesai urusan-urusan yang ini, yang wajib kita laksanakan dahulu, barulah kita mulakan dengan urusan faraid. Yang pertama, perkara-perkara tersebut wajib ditunaikan dengan menggunakan harta si mati mengikut turutan, iaitu mengikut tertib. Yang pertama, tuntutan harta pusaka secara langsung. Apabila seseorang Muslim meninggal dunia, perkara yang pertama sekali yang perlu dilaksanakan dengan segera ialah menjelaskan tuntutan hartanya secara langsung. Terdapat beberapa tuntutan yang mempunyai hubungan secara langsung dengan harta si mati yang perlu diselesaikan mengikut turutan, yakni tertib seperti berikut. Yaitu yang pertama, zakat. Zakat di sini zakat pada harta. Harta tersebut secara langsung, bukan zakat hutang. Dia berbeza, nanti kita akan masuk dalam bab hutang. Zakat pun termasuk sekiranya dulu dia tak bayar, itu termasuk dalam hutang. Tetapi yang dikatakan tuntutan harta secara langsung, bila berlaku sahaja kematian, contoh saya meninggal dunia, dalam KWSP ada 100,000. Dalam KWSP itu milikan sempurna saya, wajib tak dizakatkan? Wajib dizakatkan. Keluar sahaja 100,000, 1/40. Kalau dalam peratus, 2.5%. Kena diambil dan dibayar kepada lembaga zakat atau langsung kepada asnaf. Itu maksudnya tuntutan secara langsung. Adapun zakat saya yang dulu patut keluar zakat, tapi tangguh, terlupa, ada buat catatan, iaitu termasuk dalam hutang. Nanti kita akan masuk dalam perkara yang ketiga. Kemudian gadaian. Jika si mati masih belum melangsaikan, pertama tadi zakat. Jika si mati belum sempat mengeluarkan zakat hartanya yang telah cukup haul dan nisab, maka wajib ditunaikan zakat harta tersebut. Syaratnya kena cukup haul dan juga cukup nisab. Nisab lebih kurang dalam berapa sekarang? Kalau tengok dekat lembaga zakat Selangor, 20 lebih, 23,000 lebih kurang. Tengok, rujuk balik dekat website lembaga zakat Selangor. Nisab bagi pendapatan, zakat pendapatan atau zakat harta. Haul bermakna cukup pemilikan sempurna dalam tempoh satu tahun. Kemudian B, gadaian. Jika si mati masih belum melangsaikan hutang gadaian, maka pemberi hutang berhak menuntut hutangnya atau menjual barang gadaian tersebut. Yang biasa kita tergambar bila sebut gadaian ini barang kemas lah. Barang kemas, kita pergi ke Ar-Rahnu. Bila kita pergi ke Ar-Rahnu, contoh gelang tu harganya 10,000, tetapi marhun yang ditetapkan oleh Ar-Rahnu, dia tak akan bagi 100%. Dia akan bagi mungkin dalam 60%. Kalau 60%, lebih kurang dalam 6,000 kita dapat. 6,000 kita dapat, kemudian cukup 6 bulan, biasanya kita kena bayar upah simpan. Meninggal dunia, bermakna kita berhutang dengan pihak Ar-Rahnu berapa? RM6,000 duit yang kita dapat tadi, berserta dengan upah simpannya berapa, itulah hutang kita dengan Ar-Rahnu. Kalau misal kata tak dibayar, bermakna pihak Ar-Rahnu berhak untuk jual. Tapi sayanglah, kita sebagai waris, ini kewajipan kita,
bila kita tahu mak ayah kita ada buat gadaian, maka kita wajib untuk tebus. Guna duit siapa? Guna duit arwah. Lihat duit arwah yang lain, ambil, kemudian tebus, barulah dapat barang kemas tadi. Barang kemas tadi dikira milikan sempurna dan wajib difaraidkan. Sebab masih lagi berada 50-50 antara pemilikan arwah dengan arwah nur. Bermakna belum lagi selesai urusannya. Kena selesaikan urusan gadaian. Yang ketiga, kos penempatan isteri beriddah selama 4 bulan 10 hari. Yang ni biasa ramai dah lepas pandang. Kalau misal kata dah arwah ini semasa hidup dengan isterinya ini hidup di rumah sewa. Kalau rumah sendiri tak ada masalah lah. Ini rumah sewa. Rumah sewa pula bermakna bila meninggal dunia suami, isteri ni tak bekerja. Jadi tanggung jawab waris ini untuk membayar atau membiayai kos sewa rumah isteri si mati balu ni tadi dalam tempoh 4 bulan 10 hari. Kerana ini termasuk lagi dalam nafkah si mati, kewajipan daripada harta si mati ini untuk balu ataupun isterinya. Yang keempat, pinjaman. Jika si mati meminjam wang dan meninggal dunia sebelum menggunakan wang tersebut, maka dikembalikan wang itu kepada pemberi hutang. Nanti kita akan masuk lagi hutang yang keempat nanti. Itu lain pula. Yang ni maksudnya apa? Hari ni saya pinjam duit dengan tuan pengurusi, pinjam RM5,000. Atau pengurusi bagi RM5,000, okey, cadangnya ni RM5,000 ni nak pergi bercuti, tapi minggu depan. Jadi RM5,000 tu saya bawa balik rumah, letak dekat atas lemari. Bagi kita kat rumah, yang ini RM5,000 abang pinjam dengan pengurusi surau untuk kita berjalan minggu depan. Besoknya saya meninggal dunia, duit tadi belum lagi digunakan. Itu termasuk dalam perkara pertama, iaitu memulangkan duit tadi kepada tuan yang memberi hutang. Dia berbeza dengan hutang Allah, hutang manusia yang kita akan bincangkan tadi. Dalam bab ini tuntutan secara langsung, kerana apa? Duit itu masih ada dan belum dipakai, wajib dipulangkan kepada orang yang memberi pinjam. Ya. Kalau yang C tadi, ni kalau maknanya kalau yang meninggal tu suami dia, okey, isteri dia tinggal dalam rumah sewa. Jadi memang waris kena tanggung selama 4 bulan. Bukan waris, guna duit si mati. Yalah, dia urus waris tu memang kena bayar selama 4 bulan tempoh tu. 4 bulan 10 hari. Ya. Itu antara kewajipan waris-waris. Sebab dia tak boleh keluar rumah. Orang yang kematian suami, dia wajib berkabung. Wajib berkabung dan juga beriddah. Berkabung, beriddah dua perkara berbeza. Kalau cerai iddah saja. Tapi kalau kematian suami, kematian lelaki, dia kena berkabung dan beriddah. Berapa iddahnya? Kalau kematian suami 4 bulan 10 hari. Itu bagi berkabung. Kalau iddah, lihat keadaan wanita tadi dalam keadaan bagaimana. Kematian suami 4 bulan 10 hari. Kalau cerai biasa, lihat keadaan kalau mengandung sehingga melahirkan atau keguguran. Kalau bisa kata ada datang haid, lepas 3 kali suci. Kalau tak datang haid dah menopause, kena 3 bulan qamari. Cukup 3 bulan qamari, habis iddahnya. Jadi yang dikatakan kos penempatan ini dengan sebab ada tempoh berkabung tadi 4 bulan 10 hari. Ini yang ramai terlepas pandang. Dan kadang-kadang dihalaunya badu tadi daripada rumah tu. Sedangkan hukum menetapkan bahawasanya dia kena berkabung, dia kena diam di rumah tu, tak boleh keluar suka-suka hati, melainkan perkara-perkara yang penting. Bagi isteri yang bekerja, ulama-ulama mutaakhirin, ulama-ulama muasarah dah menetapkan harus untuk pergi bekerja, tetapi dalam keadaan dia tidak berhias. Kalau kebiasaannya dia pakai bedak, pakai minyak wangi, kalau dia buat pada waktu berkabung tu hukumnya haram. Dan hanya untuk urusan yang penting saja, pergi kerja, balik kerja, nak singgah kedai, singgah kejap, beli barang keperluan, balik, dah selesai. Jangan singgah pula pergi ke sana, pergi ke sini, pergi tengok wayang dan sebagainya. Ini perkara yang kita kena ambil penting, ambil perhatian, terutama bagi wanita-wanita. Kerana hukum berkabung itu adalah wajib. Maksudnya? Mungkin ke yang C itu
Dia berkaitan dengan isteri nombor 2 lah. Kan? Satu isteri nombor 2 lah. Maksudnya kalau matinya suami tadi, isteri nombor 2 ataupun isteri yang maknanya ada anak itu mak diri dia lah. Kan? Jadi yang kes ni berlaku pada mak saudara saya lah. Kalau saya lihat macam ni, kenapa matinya bapa saudara saya, tu makcik saya tu, yang bapa saudara saya tu dia ada anak dengan isteri yang pertama, tapi saudara dah mati dah. Jadi kerana mak saudara saya tu isteri yang kedua lah, tapi tetap yang satu isteri je lah. Yang pertama dah meninggal, tapi memandangkan ada anak dia tu, jadi tanggungjawab tu siapa? Kadang-kadang ini nak bayar duit sewa rumah dia tu. Sama juga. Kan? Jadi siapa yang bayar tu? Anak kiri dia bayar ke? Ataupun mak saudara saya bayar ke? Ataupun macam mana? Bila kata kos pendapatan isteri, kalau isteri dia meninggal, suami meninggal, ada 4 orang isteri, 4 ini kewajipan kamu. Tapi kalau seorang sahaja, macam kes tadi, bukan isteri pertama, isteri kedua. Sedangkan dalam rumah tu ada anak tiri daripada isteri-isteri tadi. Dia sebenarnya bukan anak tiri, dia anak suami dia. Bila anak suami dia, mahram ke tidak? Mahram mu'abbad, tak boleh kahwin sampai bila-bila. Jadi pendapatan ibu tiri ni tadi kena diambil daripada harta si mati untuk dibayarkan kos penempatan selama 4 bulan 10 hari. Ini bukan isu siapa yang tanggung, tak. Ambil duit si mati, ambil pusaka si mati. Berapa duit si mati ada, ambil kos guna untuk kos penempatan ni. Contoh misal kata sebulan sewanya RM600, kalikan 4 bulan 10 hari berapa, lebih kurang dalam 2,500 lah lebih kurang. Itu kena ambil daripada harta pusaka si mati, bukan daripada anak tiri tadi, bukan daripada balu sendiri, tetapi daripada isteri si mati. Dan selesai tanggungjawab isteri sendiri. Macam mana dia nak dapat duit ustaz? Dia tak bekerja, dia ada bahagian daripada pusaka arwah suami dia. Berapa bahagian dia? Kalau ada anak si mati, 1/8 untuk dia. Kalau dah habis langsung ustaz, tanggungjawab untuk menafkahi dia siapa? Dia kalau ada putera, dia kena bekerja. Ibu tunggal lah, dia kena bekerja. Kalau misal kata dia memang tak mampu nak bekerja, lihat pada usul waris dia, bapa, datuk dan ke atas. Adik-beradik wajib tak menafkahi dia? Tak wajib. Sampai satu tahap mak ayah dia pun dah tak ada, datuk dia pun dah tak ada, dan dia pun dah tak mampu nak bekerja. Dia dah tak mampu nak bekerja dalam keadaan yang serba kekurangan. Siapa yang bertanggungjawab? Zakat. Di sini peranan zakat untuk memberikan bantuan kepada golongan-golongan sedemikian. Adik-beradik tak wajib, tetapi kalau dia nak bagi, itu bagi dia pahala yang cukup besar. Sebab salah satu tandanya untuk mengeratkan hubungan silaturahim. Silaturahim ni sebenarnya, rahim tu maknanya adik-beradik. Kita biasa sebut jumpa kawan-kawan ziarah, mengeratkan hubungan silaturahim. Tak apalah, dah biasa kita pakai. Tapi hakikatnya silaturahim itu adalah hubungan adik-beradik. Bila orang menghubungkan hubungan silaturahim ini, mengeratkan lagi, pahala cukup besar. Bahkan kata Nabi SAW, orang yang menghubungkan silaturahim ini akan dipanjangkan usianya. Kalau di Lauh Mahfuz Allah takdirkan usianya contoh 60 tahun meninggal dunia, tapi dengan asbab dia mengeratkan hubungan silaturahim, maka dipanjangkan usianya 61, 60. Allah A'lam, kita tak tahu. Tapi kelebihan orang yang mengeratkan hubungan silaturahim ini, antaranya dapat memanjangkan umurnya. Jelas ya? Yang kedua, menguruskan jenazah. Seterusnya, perkara kedua yang wajib ditunaikan ialah menjelaskan kos pengurusan jenazah. Ada 4 perkara yang menjadi kewajipan dalam menguruskan jenazah, iaitu memandikannya, mengkafankannya, solat ke atasnya dan mengkebumikannya. Kewajipan tersebut merupakan kewajipan fardu kifayah mengikut ijma' ulama. Kebanyakan kewajipan-kewajipan tersebut memerlukan kos yang semuanya itu dibayar dengan harta si mati.
Apa yang biasanya menggunakan kos? Sembahyang guna kos tak? Tak ada. Mandi guna kos tak? Boleh jadi guna kos. Nak beli sabunnya, kapur barusnya. Kafan nak guna kos ke tidak? Guna kos. Sebab nak beli kainnya, nak beli kapasnya. Ke bumi nak tanam, ada kos ke tidak? Ada. Sekarang tak ada yang percuma. Semua bayar. Keluar rumah selangkah je dah kena cas dah. Maknanya semuanya itu menggunakan kos. Dan dari mana duit yang kita ini nak kena gunakan untuk urusan jenazah arwah tadi? Daripada harta dia. Ambil harta dia, gunakan untuk urusan-urusan tersebut. Andai misal kata orang yang menguruskan, memandikan, mengkafankan, mengkubumikan, dia kata tak apalah nak, tak apalah man, dia kata anak arwah ayah kamu dengan pakcik dah macam adik-beradik. Kalau ikutkan biasa pakcik charge RM500, sebab pakcik ni tukang gali kubur contoh. Tapi sebab arwah ayah kamu macam pakcik dengan pakcik ni macam adik-beradik, tak payah bayar lah. Maka tak wajib lagi waris ambil daripada harta si mati, masukkan balik dalam harta si mati. Dah keluar siap-siap ni 500 ni, nak bayar dekat tukang gali kubur. Tapi bila tukang gali kubur kata tak payah, mana duit tadi kena masuk dalam pusaka semula, campurkan balik dengan harta-harta yang lain. Begitu juga kalau seseorang ada carung khairat kematian. Khairat kematian ini, kalau dia dapat, contoh ada setengah tempat dia bagi dalam bentuk jumlah duit 2,500. Ada setengah tempat dia tak bagi duit, dia tak bagi dalam bentuk duit, tetapi dia bagi dalam bentuk daripada mula sampai selesai ditanggung oleh khairat. Maknanya tak keluar duit 1 sen pun. Bermakna tak wajib lagi kita ambil daripada harta si mati untuk urusan-urusan tersebut. Kebiasaannya pihak masjid dan surau mempunyai skim caruman khairat kematian. Skim ini merupakan salah satu usaha untuk meringankan beban si mati dalam melangsaikan kos pengurusan. Anda bisa kata khairat kematian ada setengah tempat dia bagi dalam bentuk duit RM5,000 contoh, dan pengurusan jenazah habis-habis dalam RM2,500 contoh. Ada bagi lagi RM2,500 ini termasuk dalam pusaka si mati ataupun bukan? Tak termasuk dalam harta pusaka si mati. Bila tak termasuk, bermakna dia tak tertakluk pada hukum faraid. Jadi waris boleh gunakan baki RM2,500 tadi untuk apa juga kegunaan ikut persetujuan. Ni ada baki RM2,500 duit khairat arwah ayah. Kadang-kadang kita tak masuk satu badan khairat je. Kita surau pun kita masuk, kadang dekat tempat kerja kita, majikan kerja pun kita ada masuk. Kemudian di negeri Selangor ada juga bantuan khairat kematian bagi warga emas. Itu pun kita dapat. Jadi bukan satu sumber, ada 2-3 sumber. Kos pengurusan mungkin RM2,500, tapi duit khairat ini daripada pelbagai agensi, pelbagai sumber ni tiba-tiba kira-kira RM10,000, ada bagi RM7,500. RM7,500 tadi bukan harta pusaka. Kerana harta pusaka ni dia punya kuncinya pemilikan sempurna semasa hidup si mati. Khairat kematian ini dia dapat sebelum daripada dia meninggal, selepas daripada dia meninggal dunia. Bermakna pemilikan tu tidak sempurna. Jadi tak tertakluk pada hukum faraid, terpulang kepada waris. Nak guna untuk apa? Ni ada RM7,500. Kita nak buat majlis tahlil arwah ayah ke tidak? Nak buat berapa hari? Contoh 3 hari. Soal khilaf itu perkara lain. Ini soal kita nak guna duit itu boleh ke tidak untuk perkara yang selain daripada yang wajib tadi, 4 tadi. Mandi, kafan, solat, ke bumi. Kalau misalnya kata bukan harta pusaka, tak boleh. Harta pusaka tak boleh. Tapi kalau bukan harta pusaka, macam baki daripada khairat tadi, silakan atas persetujuan waris-waris. Skim ini merupakan salah satu usaha untuk meringankan beban si mati dalam melangsaikan kos pengurusan jenazah. Perbelanjaan mengkafankan mayat bermaksud kos membeli kain kafan dan perkakas yang berkaitan dengannya seperti kapur, kayu gaharu, kampas dan sebagainya. Sementara bagi upah memandikan, mengusungkan dan menggali kubur diberikan kepada mereka yang mahu diberi upah. Manakala mereka yang tidak mahu menerima upah, maka tidak boleh diberikan harta pusaka si mati kepada mereka sebagai hadiah atau sedekah, macam saya kata tadi.
Man, ayah kamu dengan pakcik bukan orang lain. Pakcik dah anggap macam adik-beradik, tak apalah, tak payah bayar. Bermakna tak wajib ambil daripada pusaka, masukkan balik dalam tabung pusaka si mati. Ahli waris boleh menggunakan harta mereka untuk diberikan sebagai hadiah atau sedekah. Kalau misalnya kata nak bagi juga, tak apalah cik, ada lebih sikit ni, kami bagi. Duit tu jangan ambil daripada pusaka, kena ambil daripada duit tong-tong waris-waris. Tong-tong faham tong-tong waris-waris, kongsi-kongsi, kumpul-kumpul lah. Seorang 100 ke, okey ni kita kumpul, ada 10 waris, 100 orang, main sini 1000 ini emergency. Kalau untuk kegunaan tertentu, tak boleh guna duit pusaka, kita gunakan duit ini. Kos pengurusan jenazah berbeza mengikut keadaan si mati ketika hidup dan juga tempat tinggalnya. Seumpama perbelanjaan di bandar lebih tinggi daripada perbelanjaan di kampung. Di sini saya tak pasti berapa sekarang, 2,500 ke tak ada amount, selesaikan je. Masjid 1,000, kalau lebih boleh sambung, biasa 1,000 lah. Mana ada yang letak amount, ada yang letak pengurusan. Letak amount, dia bagi amount, biasa habis langsung macam itulah. Kadang-kadang ada letak yang pengurusan daripada mula sampai selesai, tak yang semua akan ditanggung oleh skim ataupun badan khairat tadi. Perbelanjaan tersebut perlu dikawal supaya tidak berlaku pembaziran dan tidak terlalu berjimat. Kepuk kubur termasuk dalam perkara wajib ke tidak? Tak wajib. Kalau nak buat juga di kalangan waris-waris, jangan gunakan harta pusaka, guna duit tong-tong waris-waris. Atau guna duit pusaka tetapi dah selesai faraid. Dah selesai faraid, masing-masing waris dah dapat duit. Okey, semua dah dapat dah kan faraid masing-masing. Kita kumpullah sikit, seorang 200, kita buat kepuk untuk kubur arwah ayah. Boleh. Yang tak boleh, belum lagi selesai urusan faraid dah diambil duit tu. Itu tak boleh. Jadi nak ambil duit sebelum daripada faraid itu selesai, hanya perkara-perkara yang wajib sahaja. Sebab tu dalam bab ini, perkara yang wajib dilakukan ke atas harta pusaka oleh waris. Selain daripada ini, tak boleh guna duit pusaka si mati. Selepas daripada selesai faraid, ada duit kita dapat daripada pusaka, nak buat untuk perkara-perkara itu, perkara ini, silakan. Kerana dah menjadi milik kita. Sebagai waris, kita dah terima duit itu, harta itu atas nama faraid. Kebiasaan kos pengurusan jenazah di surau atau masjid didatangkan dalam satu pakej yang lengkap, iaitu dari memandikan jenazah sehingga dikebumikannya. Bagi jenazah isteri dan anak-anak di bawah tanggungan, kos pengurusan jenazah mereka ditanggung oleh suami atau bapa mereka walaupun mereka mempunyai harta yang banyak. Tanggungjawab setelah mereka mati adalah sama seperti tanggungjawab semasa mereka masih hidup. Ini yang di bawah tanggungan. Anak-anak yang di bawah tanggungan biasanya yang masih belajar, belum kerja lagi. Kalau kita yang masih lagi sekolah lah biasanya. Kalau dia dah kerja, ada harta sendiri, guna harta dia. Isteri pun begitu. Isteri walaupun dia ada harta, tapi di bawah tanggungan suami, bermakna di bawah tanggungjawab suami. Suami yang kena keluarkan duit untuk kos pengurusan jenazah arwah isterinya, walaupun isterinya itu orang yang ada harta. Jikalau si mati seorang yang miskin yang tidak mempunyai harta yang cukup untuk membayar kos pengurusan jenazahnya, maka tanggungjawab dipikul oleh mereka yang mengikut tertib. Pertama, mereka yang wajib memberi nafkah kepadanya, macam anak kecil tadi, dia tak ada duit, tapi siapa yang wajib bagi nafkah dekat dia? Ayah dia. Maka ayahnya akan menanggung kos pengurusan jenazahnya. Kemudian kalau saya kata ayahnya pun meninggal dunia, anaknya anak yatim, ayahnya pun dah tak ada, mak dia pun dah tak ada, datuk dia pun dah tak ada, dijaga oleh orang lain, keluarga ambil dia sebagai anak angkat. Contoh, kalau misalnya kata ada yang nak menanggung, silakan. Tapi kita tengok dari sudut kewajipan, turutan tu siapa yang perlu menanggung, siapa yang berkewajipan menanggung. Kalau misalnya kata ada orang yang menanggung dia akan membayar kos-kos tersebut. Kemudian kalau misalnya kata ayah tak ada, pergi ke Baitul Mal. Baitul Mal iaitu kita di MAIS lah, di unit Baitul Mal.
Kemudian orang Islam yang kaya di kampung tu, kalau ada orang yang kaya, menjadi kewajipan dia untuk membayar kos-kos yang melibatkan pengurusan jenazah tadi. Perhatian, jamuan kenduri tahlil arwah, hadiah kepada jemaah solat jenazah. Sini ada lagi ke? Bagi sampul kepada orang datang sembahyang jenazah. Ada? Ada. Tempat saya masih ada. Ada setengah tempat masih ada. Bagi dalam sampul. Contoh sembahyang tengah hari nanti Zuhur, pagi pukul 10 biasa ada runner datang naik motor, datang ke rumah-rumah bagi tahu solat jenazah pukul lepas Zuhur di masjid. Dia bagi sampul. Dalam sekat sampul tu tulis nama arwah siapa-siapa yang meninggal. Dalam tu tengok-tengok ada RM5, ada RM10. Duit itu bukan perkara wajib, bermakna tak boleh ambil daripada harta pusaka si mati. Nak bayar juga, bayar daripada tontong waris-waris. Tontong, kemudian hadiahkan. Namanya pun hadiah. Bila kata hadiah ni bukan wajib. Jamuan kenduri tahlil pun begitu juga. Kemudian sedekah kepada pembaca Al-Quran dan sebagainya. Setengah tempat masih ada lagi. Diubahkan orang, anak biasa budak-budak tahfiz lah, bacakan surah juzuk ni sampai juzuk ni atau 30 juzuk, dia bagi duit jaga hati. Niatkan supaya pahalanya dapat disampai kepada arwah ayah saya. Soal sampai tak sampai itu perkara kedua. Tapi perkara ini berlaku dalam masyarakat kita. Dan kalau misalnya kata dilakukan, duit tadi boleh diambil daripada pusaka? Tak boleh. Kerana itu bukan kewajipan. Hanya perkara-perkara wajib sahaja yang boleh gunakan harta pusaka si mati. Jamuan kenduri tahlil, hadiah kepada jemaah solat jenazah, sedekah kepada pembaca Al-Quran dan sebagainya tidak termasuk dalam kos pengurusan jenazah. Tidak boleh menggunakan harta pusaka si mati bagi tujuan tersebut. Yang ketiga, Ustaz, ya. yang sedekah orang semayang tu, kadang-kadang orang ayah kita dulu dia suka simpan awal-awal kan. Dia kata ini untuk ayah mati besok awak bagi orang semayang kan. Tapi bila mati bukan ada kita gunakan tu. Okay. Kan? Kalau dipesan begitu oleh si mati semasa dia hidup, dia tahu ni nak mati dah ni, duduk hospital 2 bulan tak keluar-keluar contoh. Dah ada tanda-tanda ni. Ni kalau aku mati ni, mungkin bagi dia fadilat orang yang sembahyang jenazah ni lagi ramai orang datang sembahyang jenazah tu, ada lagi bagilah, lagi bagus dah. Jadi antara dia terfikir nak bagi dorongan orang datang untuk sembahyang jenazah aku nanti, aku bagilah satu hati. Jadi masa hidup dia berwasiat, yang kalau abang mati nanti ini ada duit contoh RM5,000, berikan satu hati kepada orang yang datang solat jenazah arwah jenazah abang nanti. Hukumnya harus. Itu dikira sebagai wasiat. Nanti kita akan masuk dalam bab wasiat. Wasiat ini dia cakap masa hidup, perkara tersebut dilaksanakan selepas daripada dia meninggal dunia. Dan ada syarat-syaratnya. 3 syarat wasiat. Apa dia? Bukan kepada ahli waris. Yang kedua, tidak lebih daripada 1/3 hartanya. Yang ketiga, bukan untuk perkara maksiat. Cukup tak? Lepas tak 3 syarat? Lepas. Tapi kalau yang solat tu anak dia tak boleh ambil. Sebab anak dia dikira sebagai waris. Waris tak boleh terima wasiat. Innallaha qad a'ta kullu dhi haqqin haqqahu fala wasiyata liwarithin. Sesungguhnya kata Nabi SAW, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan bahagian pewarisan itu kepada ahli-ahli warisnya. Fala wasiyata liwarithin, maka tidak boleh lagi diberikan wasiat kepada ahli waris. Kalau bentuk begitu tadi, hukumnya harus. Yang kes kita pirang beli itu yang dirambah harta luar negara tu tak ada kan. Ini kan lepas dibaca wasiat tu. Kejap saya minum dulu ya. Konsep asas, syarat bagi wasiat bukan kepada ahli waris. Dalam hadis tersebut ada sambungan daripada riwayat lain, illa ayyasha'a warsa, iaitu sekiranya diizinkan oleh waris-waris. Contoh, telefon ini, telefon ayah. Ayah kata nanti kalau ayah meninggal dunia, telefon ni bagi dekat adik kamu.
dia cuma ada 2 orang anak saja. Seorang lelaki, seorang perempuan. mak ayah dia dah tak ada, isteri seorang, anak lelaki seorang, anak perempuan seorang. Nilai telefon ni lebih kurang dalam RM240 contoh. RM240. Bermakna isteri akan dapat berapa? 1/8. 1/8 daripada RM240 berapa? RM30. Ada baki tak? Ada. RM210. RM210 akan dapat kepada anak lelaki dan anak perempuan dengan nisbah lelaki 2, perempuan 1. Bermakna lelaki akan dapat RM140, perempuan akan dapat RM70. 70, 140, 30, cukup RM240. Tapi diwasiatkan kepada adik yang bongsu lelaki. Yang bongsu lelaki, kalau ayah mati, telefon ni bagi dekat adik kamu. Illa ayyasha warasa. Kalau waris-waris yang lain, isteri si mati kata bahagian mak, dia cakap kat anak dia, bahagian mak ni RM30 ni kat telefon ni, tak apalah, ambil lah. Sebab ayah dah wasiatkan. Tapi bukan sebab ayah wasiat, bermakna dia mengizinkan. Kerana tak menjadi paksaan. Wasiat kepada ahli waris tak menjadi kewajipan waris untuk laksana. Tetapi kalau dia mengizinkan atas nama keredaan dia, bukan sebab wasiat, keredaan dia, maka harus. Kata mak dia jadi, tak apalah, dia ambil lah. Bahagian mak sikit je 1/8, kira-kira RM30 je, tak apa, ambil lah. Kemudian kakaknya pula, anak si mati, bahagiannya berapa? RM70 tadi. Kakak kata, tak boleh. Adik kan waris ayah, tak boleh terima wasiat. Kalau adik nak juga telefon ni, adik kena bayar ke akak. Berapa? RM70 bahagian akak. Wajib bayar. Yang mengizinkan selesai. Yang tak mengizinkan, kalau dia nak minta hak dia, kita kena tebus. Dengan cara apa? Bayar. Kalau kakak kata tak apalah adik, bahagian akak sikit je, tak apa, kamu ambil lah RM70. Dapat ke adik? Selesai. Kes Piramli tadi, kita tak pasti sama ada dia wasiat atau hibah. Tapi kalau hibah, dia syarat dia kena kabul daripada penerima. Boleh jadi itu wasiat, tapi movie kan, faham-faham lah. Wasiat itu, wasiat ini Abdul apa? Yang Piramli punya dekat luar negara. Wahub, Abdul Wahab, Abdul Wahab, lagi satu Wahid. Itu cerita. Tapi dari segi hukum, kita bercakap dari segi hukum, tidak boleh wasiat kepada ahli waris melainkan dibenarkan, diredai, diizinkan, illa ayyasha warsa, diizinkan oleh waris-waris yang lain. Ya? Tapi dalam cerita tu kan, dia dah bagi bahagian-bahagian kan. Maknanya dia tak menunjuk faraid lah. Betul. Kan? Dia dah bagi siap-siap wasiat sekian. Kalau berlaku pada zaman sekarang, kita boleh cabar keputusan itu dekat mahkamah syariah. Sebab mahkamah syariah, mahkamah tinggi syariah, antara salah satu peranannya adalah mengesahkan wasiat, mengesahkan hibah yang dibuat oleh si mati. Kalau misal kata Piramli ni tak bersetuju, apa-apa ni dapat banyak, dia dapat sikit je, dia boleh pergi ke mahkamah tinggi syariah ketika itu kalau ada. untuk dia orang kata apa, bangkang lah, kira cabar wasiat tadi, boleh dicabar. Sebab apa? Tak menepati syarat. Jadi macam kes telefon tadi Ustaz, jadi seelok-eloknya yang bapa dia tu terus bagilah kat anak dia lah, tak payah nak cakap pun ayah mati. Betul. Saya bercakap atas konteks kebanyakan masyarakat kita tak faham larangan wasiat kepada ahli waris. Kalau berlaku juga illa ayyasha warasa, melainkan diizinkan. Kalau waris-waris tak izinkan, semua tak izin, mak tak izin, kakak tadi tak izin, dia kata tak boleh, adik waris tak boleh laksanakan, maka tak wajib laksanakan. Tak timbul isu anak derhaka, kau ni anak derhaka, ayah kan dah wasiat begitu, wasiat tadi batal, kerana telah melanggar syarat. Waktu ayah hidup pun, kalau suruhan dia melanggar syarat, adakah wajib kita kata? Tak wajib. Jangan sembahyang, wajib tak kita ikut? Tak wajib, kerana melanggar syarat. Ketaatan kita pada kedua ibu bapa ini semasa hidup, selagi mana tidak melanggar syarat. Kalau melanggar syarat, tak wajib ikut, tetapi dalam masa yang sama kita kena pandai lah. Pandai nak melawan tu macam mana,
ibarat tarik rambut dalam tepung. Faham-fahamlah. Jangan sampai tergores hati mak ayah kita. Kalau hibah bagi masa hidup boleh, tak ada masalah. Cuma dalam bab hibah nanti kita akan masuk. Hibah kepada anak-anak, hibah kepada orang lain bebas. Nak bagi banyak mana, nak bagi kepada sesiapa, tak ada masalah. Tetapi bagi kepada anak-anak, hibah kepada anak-anak, jumhur mengatakan dari segi syarat, dari segi rukun mesti kena ada penghibah, kena ada harta yang dihibah, kena ada penerima hibah, kena ada ijab qabul. Ijab qabul ni apa? Saya memberi, kemudian penerima kata saya menerima. Itu ijab dan juga qabul. Macam orang nikah, ada ijabnya, ada qabulnya. Ini rukun dan menjadi syarat sah. Syarat sah. Jumhur ulama empat mazhab. Cuma sebahagian daripada ulama mazhab Hanafi tidak mewajibkan, mensyaratkan sahnya hibah itu dengan qabul, memadai dengan ijab sahaja. Maknanya cukup memadai ni duit 100 untuk kau. Orang tu tak cakap apa pun, dah menjadi milik penerima. Ini menurut setengah pendapat. Dalam mazhab Syafi'i mesti kena ada ijab dan juga qabul. Ini bagi individu. Kalau bagi tabung tak perlulah masuk. Jadi nanti kita nak buat sawang nanti kat situ, terima kasih saya terima, tak boleh. Susah. Mana ada benda yang wajib, ada benda yang tak wajib. Kalau dia kata hibah kepada kalau hibah kepada mesin contoh, dia masuk dalam tabung ke dan sebagainya, itu tak perlukan kepada qabul. Dan tak wajib pun untuk ijab, masuk dah niat kita dah nak bagi dah. Tapi kalau individu, terutama kepada anak, jumhur ulama mengatakan, ada pendapat mengatakan dalam mazhab Syafi'i wajib sama rata. Kena sama rata. Wajib sama rata. Kalau anak ada 4 orang, tak kira lelaki perempuan, 2 lelaki 2 perempuan, ada datang 4 ekar, seekar, 4 geran yang berbeza, wajib bagi sama rata kalau nak hibah. Ada setengah pendapat mengatakan tak wajib bagi sama rata. Bahkan sunat kalau kita bagi mengikut portion faraid. Contoh ada 6 ekar tanah, ada 2 lelaki 2 perempuan, 2 ekar untuk anak lelaki, 2 ekar untuk anak lelaki, seekar untuk anak perempuan, seekar untuk anak perempuan. Itu lebih afdal. Ada setengah pendapat berkata begitu. Jadi ini untuk kes hibah kepada anak-anak. Dan qabat, dalam bab hibah nanti dia ada satu syarat juga dalam mazhab Syafi'i, wajib terima baru sah hibah tersebut. Selagi tak terima, selagi itu hibah belum lagi sah, boleh ditarik oleh penghibah. Sebab berdasarkan pada satu hadis ketika mana Nabi SAW memberi hadiah kepada Najasyi. Dalam perjalanan Najasyi meninggal dunia, wafat, kemudian Nabi mengarahkan hadiah tadi dibawa pulang semula. Ini yang digunakan oleh kebanyakan imam-imam mazhab meletakkan syarat kesempurnaan, syarat sahnya hibah itu mesti kena qabat, terima barang tu baru sah. Walaupun ijab qabul sebelum tu, telefon contoh, "Man, nanti aku bagi RM100. Okey, aku terima kasih banyak-banyak. Nak pergi hantar ni RM100 ni, accident, na'udzubillah. Jadi belum sampai terima, mana tak sah lagi hibah tadi. Cuma dalam mazhab Imam Malik, mazhab Imam Malik mengatakan tidak wajib untuk qabat, untuk sahnya hibah. Tetapi bagi pendapat Imam Malik, dengan qabat tadi menyempurnakan hibah tersebut, tetapi bukan menjadi syarat sah. Maknanya kalau tak terima pun cukup yang 4 rukun tadi, ada penghibah, ada harta, ada penerima, ada ijab qabul, dah menjadi sah dan menjadi milik kepada penerima hibah walaupun belum qabat. Ini pendapat Imam Malik. Ar-Rahmah merupakan khilaf, ini merupakan rahmat bagi kita umat. Jadi apa-apa pun kalau berkaitan tentang urusan hibah, urusan wasiat, kalau kita di Malaysia lah, nak kata semestinya ya, sebab yang memutuskan, mengesahkan itu adalah Mahkamah Tinggi Syariah. Kita kena rujuk dengan Mahkamah Tinggi Syariah. Tapi dari segi hukum begitu, mesti kena ada qabat, mesti kena ada ijab qabul dan sebagainya. 8:28. Saya rasa cukup sekali itulah. InsyaAllah kita akan sambung dalam perkara yang ketiga, melangsaikan segala hutang dalam tanggungan si mati pada bulan hadapan.
Yang baik itu datang daripada Allah dan kurang lemah itu datang daripada kelemahan diri saya. Saya mohon maaf, mohon ampun. Andai terkasar bahasa, tergurus hati tuan-tuan dan juga puan-puan, kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا يشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.